TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat belaka ya. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini menarik kerana kita nak bincangkan tentang mata pelajaran Usuluddin Kertas 1 bersama dengan ustaz kita. Agak-agak siapa ya? Moh kita tengok siapakah ustaz hari ini. Okey, hari ini kita bersama dengan seorang ustaz yang cukup luas pengalamannya, iaitu Ustaz Muhammad Baihaqi bin Mat Ahir yang sekarang ini bersama dengan saya di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Kalau tak segak bukan Ustaz Muhammad Baihaqi. Alhamdulillah. Okey Ustaz, untuk hari ini apakah yang akan kita fokuskan? Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan fokus kepada bagaimana untuk mendapatkan skor markah yang terbaik insya-Allah. Baik. Menarik nampaknya. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan ulasan untuk segmen ini. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Silakan. Kepada murid-murid sekalian, Ustaz harap kalian semua dapat memberikan fokus yang terbaik pada episod ini kerana episod ini adalah episod pecutan bagaimana secara intensif kita akan menyegarkan kembali ingatan kita tentang bagaimana untuk mendapatkan skor yang terbaik insya-Allah. Kita bermula dengan usul al-din qisim alif, iaitu qisim yang pertama yang mempunyai 20 markah. 20 markah ini target sasaran kita adalah untuk mendapat 20/20. Baik. Terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu pecahannya daripada nombor 1 hingga nombor 5, nombor 6 hingga nombor 10, nombor 11 hingga nombor 15, 16 sehingga ke 20. 20 soalan kesemuanya. Kita lihat dulu soalan bagi pecahan 1 hingga 5, iaitu soalan isi tempat kosong. Baik. Ini adalah contoh, Ustaz sebut sini, ini adalah contoh soalan dalam bentuk isi tempat kosong, bagaimana murid perlu menjawab soalan ini. Murid akan diberikan dengan soalan dan akan diberikan pilihan soalan tersebut untuk mendapatkan jawapannya. Jadi murid perlu menentukan jawapan tersebut dan perlu menulis semula jawapan tersebut di tempat kosong yang disediakan. Ingat, murid perlu tulis semula jawapan yang murid pilih di tempat kosong yang telah disediakan. Bukan kita letak nombor. Contoh dia, ini soalan pertama, murid letak nombor di jawapannya nombor 1, contoh alif. Jangan buat macam tu. Mesti kena tulis kembali jawapan kosong yang telah murid-murid pilih di tempat kosong yang disediakan. Kenapa? Kerana arahannya adalah imla al-faraghat, iaitu penuhkan tempat kosong. Betul. Dengan memilih jawapan yang betul. Baik. Yang kedua, soalan bentuk yang kedua bermula daripada nombor 6 sehingga nombor yang ke-10. Ini adalah soalan yang dipanggil soalan betul salah. Cuma untuk usul al-din kita menggunakan kalimah sahih dan juga kalimah khata. Perlu tulis semula. Uktub kalimah sahih lil ibarah as-sahihah wa kalimatun khata lil ibarah al-khati'ah.
fima ya'ti. Baik, bermakna kena tulis semula. Jangan buat tanda selain daripada sahih ataupun khata'. Jika jawapan itu, penyataan tersebut betul, maka murid kena tulis kalimah sahih di tempat kosong yang disediakan. Ya, jangan pergi buat tanda. Jangan. Tidak dibenarkan kerana murid akan kehilangan markah. Walaupun jawapan itu betul, tapi arahannya adalah tulis kalimah sahih. Tulis kalimah sahih. Jadi perlu murid untuk menulis kembali kalimah sahih di tempat yang disediakan. Ini adalah untuk soalan nombor 6 sehingga nombor 10. Nampak Hakim? Nampak Ustaz? Ya, 6 hingga 10. Pecahan yang kedua. Pecahan yang ketiga. Pecahan yang ketiga adalah soalan dalam bentuk pilihan jawapan. Pilihan jawapan yang diberikan jawapan, kemungkinan jawapan tu sebanyak 3 dan murid perlu memilih satu jawapan yang paling tepat. Dan soalan ini akan bermula daripada nombor 11 sehinggalah nombor 15. Pecahan yang kedua. Ya. Yang ketiga, minta maaf. Yang ketiga. Imla al-faraghat masih menggunakan kata arahan imla al-faraghat. Apa dia imla al-faraghat ni? Seperti mana yang diulang tadi, yang Ustaz sebut, iaitu penuhkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ya. Biasanya Hakim, kita akan buat garis atau bulat. Bulatkan, betul? Boleh ke Ustaz? Tak boleh. Pastikan murid menjawab soalan ini dengan menulis semula jawapan yang dipilih di tempat kosong yang disediakan. Okey. Pastikan tulis semula imla al-faraghat. Ya. Mesti ditulis semula. Dan bila sebut tulis, pastikan murid-murid menulis semula jawapan tersebut dengan tulisan yang betul. Jangan tambah alif lam jika tidak ada alif lam. Okey. Jangan buang alif lam jika ada alif lam. Jangan tertinggal titik, jangan tersalah tulis. Pastikan yang disalin semula itu sama seperti jawapan yang telah disediakan. Boleh faham Hakim? Boleh Ustaz. Jadi kita jangan buat kesilapan mudah pada soalan yang mudah untuk kita dapatkan markah. Betul. Soalan ni mudah untuk bahagian ni cukup mudah untuk kita dapatkan markah. Tapi jangan kita buat kesilapan yang mudah yang boleh menghilangkan markah kita. Betul. Skor kita. Baik, kita lihat pada jenis pecahan yang keempat, iaitu pecahan yang keempat iaitu soalan rumus, yang mana murid akan diberikan soalan dan ada pilihan di atas, dan rumus dan setiap penyataan tersebut dilabelkan dengan rumus tertentu, sama ada RST, ini contoh saja, contoh saja, mungkin ABC, mungkin XYZ dan sebagainya. Jadi R, apakah yang dimaksudkan R? Ridha an-nafs bima qassama laha minar rizqi. Jadi kita pilih apa jawapan yang di atas ni, lalu kita jawab pada tempat kosong yang disediakan. R itu adalah sekian, sekian, sekian. Ini sekadar contoh contoh soalan kepada kertas pentaksiran. Dan untuk soalan 19 sehingga 20 adalah soalan yang mana diberikan rumus juga, iaitu X dan Y ataupun sebarang A, B dan 1, 2 dan sebagainya. Tidak mesti terikat dengan X, Y dan sebagainya. Jadi perlu pilih juga dan nyatakan dan isi juga di tempat kosong yang disediakan. Nombor 19, contoh dia ni 19 ni X, dan nyatakan apakah jawapan yang murid-murid pilih. Dan untuk pengetahuan Hakim, untuk pengetahuan Hakim,
Nombor 1 sehingga nombor 5 adalah soalan dari pecahan tauhid. Manakala nombor 6 sehingga nombor 10 adalah pecahan soalan daripada ulum Quran dan juga tafsir. Untuk nombor 11 sehingga nombor 15 adalah pecahan soalan untuk ulum hadis dan juga hadis, manakala bakinya adalah tasawuf dan akhlak, tasawuf dan juga sirah. Jadi soalan tersebut adalah tersusun. Okey, baik Ustaz. Cuma kalau kita lihat ada soalan yang ke-6 dan ke-7 bahagian ulumul Quran yang telah Ustaz sebutkan sebentar tadi. Di situ kalau kita lihat semula arahan soalan uktub kalimah sahih dan juga khata. Cuma kalau adalah kemungkinan murid-murid kita dia tulis sahih, ejaannya bukan sahayaha tapi hanya sotha contohnya. Tertinggal. Ya, betul. Dia ringkaskan. Betul, dia nak cepat barangkali. Jadi bagaimana Ustaz dari sudut pemakahan? Dari sudut pemakahan kita elakkan daripada kita buat kesilapan yang Ustaz sebut tadi, kesilapan mudah. Ustaz hanya boleh sebut di sini ialah kita perlu ikut seperti mana yang dikehendaki dalam arahan soalan. Arahan soalan tulis kalimah sahih, maka kita tulis kalimah sahih. Jangan kita buat lain daripada arahan yang telah dinyatakan. Dan pastikan titik juga perlu diambil berat. Betul. Kerana kalau hilang titik mungkin akan bertukar huruf. Akan tertukar. Betul? Maka kesahan pada jawapan tersebut boleh dipertikaikan. Ya, bab kata Ustaz mungkin nampak mudah, tapi ingat jangan ambil mudah Ustaz ya. Dalam 20 soalan ini adalah soalan objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk, jawapan sudah diberikan. Baik. Jadi pastikan murid-murid dapat menjawab dengan baik dan juga skor yang tertinggi dalam bahagian ini. Kerana dalam bahagian ini murid-murid hanya perlu ingat semula. Perlu ingat semula. Contohlah Ustaz sebut, Ustaz tanya Hakim. Hari ini hari apa Hakim? Hari ini hari Khamis. Hakim hafal atau Hakim ingat hari ini hari Khamis? Ingat Ustaz. Ingat, betul. Soalan ni bila ada soalan, ada jawapan, murid-murid tengok jawapan tersebut, insya-Allah jika murid membaca dengan faham, belajar dengan faham, insya-Allah jawapannya akan keluar. Baik Ustaz. Jadi itulah teknik menjawab dan juga strategi untuk mendapatkan markah maksimum dalam bahagian A. Dan sekarang Ustaz, kita nak berehat seketika boleh? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada bahagian B dalam mata pelajaran Usuluddin Kertas 1 bersama dengan Ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Baihaqi. Okey Ustaz, bagaimana pula cara kita nak menjawab bahagian B Ustaz? Silakan. Baik, kepada murid-murid, sekarang kita akan fokuskan kepada bahagian B ataupun qismu ba. Yang mana qismu ba ini dia mengandungi 80 markah. Banyak. Besar. 80 markah. Betul. Pada bahagian B ataupun qisim ba. Dimulakan qisim ba ini dengan soalan, kita fokus dulu pada soalan tauhid. Apa yang ada di dalam soalan tauhid? Tauhid dan juga tafsir, insya-Allah. Baik. Soalan yang pertama, contoh soalan yang pertama adalah soalan arif al-malaikah. Ajsamun latifatun nuraniyatun qadiratun ala tashakkul bi ashkalin hasanah faqat wala ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini jawapannya untuk soalan ta'rif. Panjang kan? Betul. Panjang dan perlu dijawab
dengan keadaan yang panjang macam ni. Ya. Tahu tak, Hakim, kenapa? Macam mana Ustaz kalau kita lihat kepada soalan, Ya. kadang-kadang mungkin antara murid kita ni dia jawab mengikut pemahaman dia Ustaz. Betul. Mungkin dia hafal tapi lupa kan. Ya, betul. Jadi dia pun jawab dengan pemahaman dia. Jadi bagaimana Ustaz? Okey, baik. Untuk soalan yang menggunakan kata kunci arif, Baik. ta'rif, kata kunci yang menggunakan ta'rif dan juga arif ataupun yang meminta ta'rif secara jelas, maka murid perlu menyatakan jawapan dengan menggunakan penyataan yang terdapat di dalam buku teks. Tidak dibenarkan untuk membina ayat sendiri berdasarkan kefahaman yang mereka faham. Mungkin jawapan mereka betul. Ya, betul, mereka beri jawapan yang betul tentang malaikat, tetapi tidak menggunakan penyataan yang dalam buku, menggunakan bahasa sendiri. Baik. Maka tidak dapat diterima di dalam pemakahan, kerana ta'rif dia memerlukan satu benda yang asal. Betul. Ya, kita tak boleh nak reka satu definisi. Ya. Kita mesti merujuk kepada penyataan yang fakta. Betul. Jadi kita mendidik murid-murid kita untuk menyampaikan fakta yang tepat Ya. di dalam ta'rif. Betul. Jadi ta'rif, murid-murid perlu menghafalnya sampai habis. Lengkap, sempurna dia punya ta'rif tersebut. Ya. Mungkin ada yang akan membina ayat sendiri dan sebagainya. Mungkin tidaklah dapat untuk mendapatkan skor yang tinggi. Mungkin tidak dapat skor yang tinggi. Tapi untuk dapatkan skor yang tinggi, gunakan ayat yang ada di dalam buku teks. Baik. Soalan yang kedua yang terdapat di dalam tauhid, iaitu soalan dalil. Dan dalil dalam buku teks kita lihat ada banyak dalil, sama ada dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada hadis. Betul. Kalimah di sini, soalan sini merujuk kepada dalilun naqli. Bermakna murid boleh memilih sama ada untuk menyatakan dalil daripada Al-Quran atau dalil daripada hadis. Ya. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa sama ada hadis ataupun Al-Quran, kerana dinyatakan sini had dalil an-naqli. Betul. Tidak nyatakan had dalil minal Quran ataupun dalil minal sunnah secara khusus. Jadi murid menjawab dengan menyatakan sama ada daripada Al-Quran atau hadis. Cuma di sini Ustaz nak pesan, antara benda yang jangan lakukan di dalam menjawab dalil ialah baris. Bagaimana tu Ustaz? Baris, jangan letak baris. Lebih selamat. Ya, lebih selamat jangan letak baris. Okey, jangan letak baris, jangan letak tanda bacaan, jangan letak waqaf, waslah dan sebagainya. Letak teks saja, tulisan saja. Tetapi pastikan tulisannya betul, barisnya betul. Kerana kalau murid letak baris salah, kita menjaga kemuliaan Al-Quran dan juga kemuliaan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bermakna salah lah. Jadi makna pun mungkin boleh lari. Betul. Boleh dah lari jauh kan. Jadi pastikan jangan letak baris, tulis teks sahaja. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut dan okey, boleh diringkaskan lagi. Ini panjang ni. Boleh diringkaskan lagi, iaitu nyatakan syahidnya saja. Contoh dia di sini, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita ambil daripada kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi sahaja. Boleh ringkas lagi. Baik, boleh Ustaz ya, boleh ringkas lagi insya-Allah. Okey, baik, ini adalah dalil. Dan seterusnya kita masuk kepada soalan mafhum. Ma mafhum yaumul qiyamah yubda'u min waqtil hasri ila ma la yatanahi ala sahih. Ini jawapan bagi ma mafhum al-qiyamah. Baik Ustaz,
kalau kita lihat mafhum tadi, Baik. kadang-kadang ada juga murid dia jumpa perkataan ta'rif, ada juga jumpa perkataan mufrad. Jadi apa perbezaan antaranya? Bagus soalan tu. Perbezaan antara ta'rif, mafhum, murad, maksud. Ya. Betul. Betul. Soalan bagus soalan tu. Jika soalannya berdasarkan ta'rif, maka murid perlu menjawab seperti pernyataan yang dinyatakan di dalam buku teks. Baik. Jika soalan tersebut menyatakan mafhum, murad ataupun maksud, murid boleh dibenarkan untuk menyatakan pandangan ataupun pemahaman berdasarkan pemahaman dan menjawab soalan membina ayat berdasarkan pemahaman yang yang murid telah belajar. Berbeza. Ya. Yang ni dia lebih meluas, lebih terbuka. Betul. Untuk murid menyatakan pandangan mereka, jawapan mereka. Tetapi tidak pada soalan yang berbentuk ta'rif. Baik. Okey, baik. Ini adalah soalan yang melibatkan nama. Soalan yang melibatkan nama mesti kena tulis nama yang sempurna, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Contoh dia, jangan letak Muawiyah saja. Jangan letak Abi Sufyan saja, ataupun Zaid bin Sabit, letak Zaid saja. Tidak akan mendapat skor. Pastikan nama itu lengkap. Pastikan nama itu lengkap. Jika soalan yang menyatakan, yang meminta kepada nama, perlu nyatakan nama. Dan seterusnya kita lihat kepada soalan tafsir. Tafsir. Soalan tafsir, contoh dia akan ada soalan daripada ulum Al-Quran dan juga ulum Quran dan juga tafsir. Ya. Contoh soalan ni, uskus wahidan min syuruti ta'wil, istiqamah al-mu'awwal wa salamatun aqidatihi, wadih isnain min adabil mufassirin al-Quran an yahsinan an-niyah an yakuna mutawadi'an. Jawapannya pendek lah. Jawapannya pendek. Sebab kita perlu menjawab soalan bagi Usuluddin ini berdasarkan soalan yang dinyatakan. Kita tak perlu nak jawab panjang-panjang, fakta sahaja. Betul. Jika soalan itu fakta, maka kita jawab secara fakta. Jika soalan itu berdasarkan pemahaman yang memberi peluang untuk memberi pandangan, maka kita boleh menjawab berdasarkan pandangan. Untuk ulum Al-Quran, dia bersifat fakta. Baik. Soalan daripada tafsir, apa perlu buat? Apa yang ada dalam soalan tafsir? Soalan tafsir ada soalan ma'anil kalimat. Soalan ma'anil kalimat, kita perlu nyatakan kalimat, ma'anil kalimat tersebut berdasarkan buku teks, atau boleh kita letak mufradat berdasarkan mufradat yang kita belajar. Boleh juga. Tidak terikat dengan buku teks. Dan seterusnya soalan isra' al-ayat bil ijaz, syarah ayat bil ijaz. Panjang ni ayat ni, Hakim. Apa panjang kan? Isra' ni, kalimah isra' ni, kalimah isra' ni bermaksud syarahkan ayat-ayat dengan ringkas. Apa yang murid perlu tahu ialah bukan murid perlu syarah keseluruhan ayat tersebut, bukan. Tak dan Ustaz. Tak sempat. Kenapa tak sempat? Kerana hanya ada dua markah sahaja. Hanya diberikan 2 markah. Kalau kita syarah keseluruhan ni, tak padan untuk dapat 2 markah. Jadi apa perlu kita buat? Okey, antara langkahnya ialah untuk memberikan kemudahan kepada murid ialah, first, apa perlu buat? Yang pertama, apa perlu buat ialah kita faham apa ayat yang diberikan. Cerita buat apa? Cerita tentang apa? Sekarang ni cerita tentang Zulkarnain, yang Allah Ta'ala berikan kepada dia 2 benda, iaitu kekuasaan dan juga ilmu, dan mana dia mengembara dan dia mendapati satu kaum yang kafir, dan Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia untuk memberi untuk 2 pilihan, sama ada membunuh mereka jika mereka ingkar, ataupun berdakwah kepada mereka kepada Islam. Itu dia punya isinya. Jadi bila murid faham itu isinya, berdasarkan bila membaca ayat tersebut, maka murid boleh
syarah berdasarkan pemahaman yang diperolehi daripada melihat ayat tersebut. Bebas untuk menyatakan pemahaman yang murid dapat daripada ayat tersebut. Tidak perlu untuk dinyatakan semua. Murid boleh ambil satu-satu isi yang ada sini. Contoh dia, apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada Zulkarnain, sultan wa ilmu. Maka yang katakan bahawa Allah Ta'ala memberikan kepada Zulkarnain kekuasaan dan juga kekuasaan dan juga ilmu. Ya, betul. Jadi jangan kita nyatakan semua. Kita pilih satu bahagian, satu isi dan kita syarah tersebut. Bebas. Berdasarkan pemahaman. Jangan kita nyatakan syarah sekarang tentang Zulkarnain tapi kita syarah tentang zakat. Tak kena. Tak kena. Betul. Okey, baik Ustaz. Jadi itu antara teknik-teknik yang boleh kita gunakan dalam kita menjawab persoalan-persoalan. Antara yang menarik perhatian saya ialah dalam bab kita mendatangkan dalil nakli, tak kisah dari Quran maupun hadis, yang penting jalan paling selamat bab kata Ustaz, jangan letakkan baris. Ya. Dan yang kedua juga menarik perhatian saya dalam bab meletakkan nama. Ingat, walaupun nama tu senang, tapi jangan lupa kita letakkan nama penuh. Seperti Zaid bin Thabit tadi, jangan hanya letak Zaid sahaja. Dan juga pada perbezaan mafhum ataupun ta'rif yang diminta, perlu hati-hati supaya kita tidak kehilangan dua markah yang akan diberikan. Betul Ustaz? Ya, betul. Okey, baik. Jadi itu antara perkara ataupun teknik yang boleh kita hadam. Mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada murid-murid. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antara bahagian yang membuatkan murid-murid sedikit pening ialah bahagian B, iaitu subjektif hadis yang perlu diberikan sedikit penekanan. Jadi untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada hadis di bawah mata pelajaran Usuluddin kertas 1. Betul Ustaz? Ya, baik. Betul. Silakan Ustaz. Bagi Usuluddin kertas 1, satu lagi pecahan yang ketiga, iaitu soalan hadis. Yang mana soalan hadis, bahagian hadis ini akan terkandung padanya soalan daripada ulum hadis dan juga hadis. Baik. Untuk ulum hadis hanya murid belajar pada tingkatan 4 sahaja. Tingkatan 5 tiada mata pelajaran ataupun pecahan yang berkaitan dengan ulum hadis. Tetapi ingat, dalam kertas pentafsiran, kertas SPM, peperiksaan SPM, ulum hadis mewakili 8 hingga 10 markah. Banyak. Itu juga dengan ulum tafsir, 8 hingga 10 markah. Jadi untuk dapat cemerlang yang terbaik, maka jangan ketinggalan untuk mengulang kaji bahagian ulum hadis dan juga ulum Al-Quran. Contoh soalan bagi ulum hadis. Contoh soalan di sini dinyatakan di atas kotak ni adalah disebut sebagai pembayang. Bukan jawapan ada dalam ni. Ingatkan pada murid yang dalam kotak ni hanyalah sekadar pembayang. Bukan jawapan. Jangan salin. Pembayang. Janganlah kita cari mana jawapan ni, mana jawapan. Tak ada ni. Soalan ni salah ni, soalan salah. Bukan. Ini adalah sekadar pembayang sahaja. Baik. Soalan yang contoh di sini adalah arif al-khabar istilahan ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Ini soalan ta'rif. Soalan ta'rif. Mesti kita guna kalimah ataupun pernyataan yang dinyatakan di dalam buku teks. Cuma di sini Ustaz nak beri sikit panduan. Jika ditanya sekadar mafhum ataupun ma huwa maksud kepada sunnah ataupun hadis riwayah ataupun hadis riwayah ataupun sunnah,
maka ataupun satu lagi ta'rif hadis, contoh dia maksud hadis contohnya, maka murid boleh nyatakan 4 kalimah ni saja. 4 sahaja. 4 saja. Maksud Ustaz, okey, contoh soalan. Ustaz sebut di sini contoh soalan, ma huwa sunnah. Ma huwa sunnah. Contoh soalan. Murid boleh menjawab dengan menggunakan 4 kalimah, iaitu aqwal, af'al, ikrar dan juga sifat. Baik. Nyatakan terus. Kerana sunnah memang merangkumi 4 elemen tersebut. Jadi murid boleh nyatakan 4 itu saja. Jika soalan tarif, mesti kena penuh. Itu mesti kena penuh. Okey, ini salah satu contoh soalan untuk ulum hadis. Kita lihat sekarang kepada soalan yang di dalam hadis. Dalam soalan hadis akan ada soalan yang menyoal tentang ma'anil kalimat. Soalan yang menyatakan ma'anil kalimat. Kebiasaannya soalan ayat yang perkataan yang hendak ditanya tersebut akan dibolkan, dihitamkan. Selalunya lah kebiasaannya akan dibolkan. Jadi murid boleh menjawab di tempat kosong yang disediakan di bawah. Contoh di sini, ajnihatiha ma yatiru bihi ta'ir, dan ba jawfin amiqun. Okey, baik. Jadi yang ni boleh tak kita gunakan kalimah lain? Seperti mana yang tadi Ustaz sebut dalam segmen yang lepas, ada di dalam tafsir, murid boleh guna kalimah yang dinyatakan di dalam buku teks ataupun memberikan jawapan kefahaman. Dibolehkan sendiri. Ya, dibolehkan mufradat sendiri. Baik. Tapi mestilah tepat. Mestilah tepat. Seperti yang ditanya, jangan letakkan kalimah-kalimah lain. Tapi mestilah sama dan setara seperti mana yang dikehendaki. Baik. Dan soalan yang berikutnya, hadis menyatakan, hadis man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sehingga habis. Jadi apa formula yang perlu kita buat apabila tengok hadis untuk kita dapat menjawab dengan baik? Ialah kita lihat hadis, kita baca hadis dan kita faham hadis tersebut menyatakan tentang apa. Sekarang ni hadis ni menyatakan tentang fadilat orang menuntut ilmu. Okey, kita dapat poin. Dan soalannya bertanya, wadih isnan min fadli talab al-ilmi. Jelaskan 2 kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kalau kita faham hadis tersebut, kebiasaannya akan ada jawapan di dalam hadis tersebut. Contoh sini, wadih isnan min fadli talab al-ilmi. Apakah kelebihan orang menuntut ilmu? Yang pertama, kita ambil balik daripada dalam hadis tersebut. Wa inal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan, sebagai tanda malaikat menebarkan sayapnya sebagai tanda redha kepada orang yang menuntut ilmu. Dan juga la yastaghfiru lahu ma'un fis samawati wa ma'un fil ard. 2 jawapan sudah ada di dalam teks hadis tersebut. Maka murid boleh salin semula dan letakkan di bawah sebagai jawapan, ataupun murid boleh menjawab berdasarkan kefahaman sendiri, berdasarkan hadis yang telah dinyatakan di atas. Baik. Kebiasaannya akan ada jawapan di dalam hadis yang diberikan. Contoh kalau seperti ini Ustaz, kita boleh salin semula lah. Ya, boleh salin semula. Baik. Jadi formula sekarang ialah bila baca hadis mesti faham hadis tersebut menyatakan atau bercerita tentang apa. Betul. Jangan sekadar baca hadis, cerita apa hadis ni ya, tak tahu. Jadi sukar untuk memberikan jawapan dan juga sukar untuk mendapatkan skor yang mudah. Sebenarnya ini skor yang mudah. Sebab kita ambil jawapan yang dah tertera di dalam soalan yang menyatakan. Baik. Dan yang seterusnya, soalan syarah al-hadis. Untuk syarah, murid boleh menggunakan pemahaman sendiri untuk syarah ayat tersebut. Tidaklah
perlu terlalu berpegang ataupun terlalu terikat dengan buku teks. Boleh menyatakan sendiri ayat sendiri berdasarkan pemahaman yang dia perolehi bila membaca hadis tersebut. Contoh dia hadis ini tentang jangan menzalimi orang lain. Kita tengok hadis unsur akhaka zaliman atau mazluman. Kita dah tahu ini hadis berkaitan dengan jangan menzalimi orang lain. Jadi mudahnya apa dia? Kita letak di sini apa dia? La yazlimu an-nasu al-akhar. Selesai. InsyaAllah. Ringkas. Sekarang sebabnya kita nak melihat apakah murid itu faham. Ini soalan berdasarkan pemahaman murid. Baik. Jadi murid menyatakan apa yang dia faham dan pemahamannya itu bertepatan dengan maksud hadis ini, maka dia layaklah untuk mendapatkan skor, insyaAllah. Dan contoh Ustaz, kalau ada murid kita dia syarah menggunakan poin 1, 2, jadi dibenarkan atau bagaimana? Okey, baik. Mungkin ada murid yang akan buat ayat yang panjang. Okey. Ayat yang panjang, dan mungkin akan ada yang buat point. Letak dash, kemudian letak jawapan. Dash, letak jawapan. Dua-dua tersebut diterima insya-Allah, dan dua-dua tersebut dibenarkan untuk murid menjawab sedemikian rupa. Cumanya lebih baik jika murid menjawab sekadar poin sahaja. Kerana tiada penskoran berdasarkan kalimah. Sebab pentafsiran untuk usul hadis adalah berdasarkan kepada pemahaman dan juga fakta yang diberikan. Tidak ada pentafsiran berdasarkan pembinaan ayat ataupun nahwu ataupun qawaid dan sebagainya. Jadi murid menjawab berdasarkan pemahaman, dan pada ustaz itu adalah lebih terbaik. Kerana apa? Kerana murid faham apa yang dia belajar. Betul. Cuma ya ustaz, kadang-kadang ada setengah murid dalam memahami konteks hadis dia kurang faham dan kurang senang untuk memahami hadis tersebut. Jadi mungkin ustaz ada tips ataupun nasihat bagaimana kita nak memahami sepotong hadis tersebut. Mungkin ada kata-kata kunci yang boleh kita gunakan. Contoh pada hadis ini. Contoh ada sini kita lihat, kita ambil di depan saja. Unsur akhaka zaliman. Tolong saudara kamu yang zalim. Baik. Maka secara tak langsung kita dapat faham bahawa kita perlu menolong saudara kita yang dizalimi. Simple. Kita tak perlu nak baca sampai habis. Kita baca awal ni pun dah kita tahu. Betul. Kata kunci di awal. Pegang elok-elok. Pegang elok yang di awal tu, dapat dah. Bahawa hadis tersebut cerita tentang zalim. Kalau di awal pun dia tak faham, susahlah nak faham semua. Betul. Jadi dalam kita melihat hadis, jadi untuk nak yang lemah boleh gunakan kata kunci di awal saja. Mungkinlah zaliman orang kata mungkin mesti tahu punya kan. Zalim berbuat kepada bahasa orang. Melayu pun zalim juga. Betul. Okey, jadi itu antara cara dan teknik yang boleh kita gunakan dalam kita menjawab bahagian B, iaitu hadis. Dan sekarang kita nak melihat sekali lagi, boleh Ustaz? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antara bahagian yang seterusnya perlu diberikan penekanan ialah sirah dan tasawuf, lagi-lagi dalam mata pelajaran Usuluddin kertas yang pertama. Betul Ustaz? Jadi untuk kita mendalami dan memahami bahagian sirah dan tasawuf ini, apakah nasihat dan tips yang boleh digunakan Ustaz? Silakan. Baik, Ustaz akan meneruskan segmen ini untuk menerangkan tentang bahagian sirah dan juga tasawuf. InsyaAllah di dalam segmen ini Ustaz akan berikan beberapa tips bagaimana nak menguasai sirah. Sebab sirah ni susah lah. Bukan susah, murid kata susah, tapi sebenarnya senang. Bagaimana nak senangkan sirah? Tunggu sampai habis. Silakan Ustaz. Baik, kita lihat pada soalan yang pertama. Contoh soalan yang pertama, seperti mana dinyatakan tadi, yang di atas ni bukan jawapan, yang di atas ni adalah pembayang. Bahawa soalan yang berikutnya adalah di dalam bahagian sirah. Baik,
contoh soalan sini. Uzkur isnan min awamil hadarah ad-daulah al-Umayyah fil Andalus. Al-ilmiyah wa saqafiyah al-askariyah. Ni point ni. Yang ni berdasarkan kepada point. Baik. Iaitu keilmuan dan juga ketamadunan dan juga ketenteraan. Point saja. Tak perlu nak panjang-panjang kan. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Okey, sebab dia minta apa? Uzkur isnain. Murid perlu baca soalan dengan baik dan fahamkan betul-betul. Uzkur isnain ataupun uzkur wahid. Bacakan betul-betul. Soalan nak satu. Soalan nak dua. Jangan soalan yang minta dua kita beri satu. Rugi. Kalau soalan satu kita beri dua, untung. Betul. Tapi kalau soalan minta dua kita bagi satu, rugi kita. Sebab kita kehilangan skor yang mudah disebabkan kesilapan kita membaca soalan. Jadi apa perlu buat? Perlu baca soalan dengan baik. Ya. Antara tipnya lah. Sama ada dalam bahagian-bahagian lain pun sama. Okey. Contoh soalan yang berikutnya. Wadih isnain. 2. Hadarah at-teknologiya. Faktor kemajuan teknologi bagi kerajaan Umayyah di Andalus. Baik. Dan kita lihat di sini berapa? Skornya 4. Diminta 2 dan skornya 4 bermakna perlukan poin dan juga perlukan kepada huraian poin tersebut. Jadi murid perlu peka kepada markah yang diminta. Kalau 4, maka di situ dia memerlukan satu isi dan juga perlukan isi tersebut dihuraikan. Contoh di sini ialah at-tijarah, perniagaan. Dan huraiannya adalah ihtammu bituruq wal jusur wal aswaq. Mementingkan pembinaan jalan, titi dan juga kedai-kedai. Dan nombor 2 ni az-zira'ah kana ihtimamihim kabirin binizamin rai. Sampai sini pun insya-Allah dah memadai, iaitu mereka menitik beratkan kepada sistem perparitan. Baik. Jadi di sini jika 4 markah perlukan kepada poin dan juga perlukan kepada huraian. Baik. Ini ada soalan daripada sirah. Baik. Jadi sirah macam mana nak menguasai? Sekejap lagi Ustaz kita. Dan satu soalan, bentuk soalan yang insya-Allah akan ada di dalam kertas pentadbiran peperiksaan SPM, iaitu tentang tokoh, biodata tokoh. Ada lebih kurang 17 tokoh yang murid belajar sekitar tahun tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ada 17 lebih kurang lah. Dan setiap tokoh tersebut sama ada dalam tasawuf ataupun dalam sirah. Ya. Okey. Cuma soalannya insya-Allah akan ada satu soalan yang berkaitan dengan biodata ini yang akan bertanya tentang namanya, majalati dan juga 2 daripada sifatnya. Ini biasa. Sama ada ditanya pekerjaan ataupun ditanya nasya'atuhu ataupun apa-apa berkaitan dengan tokoh tersebut. Cuma di sini apa yang penting ialah tentang namanya. Namanya mestilah daripada nama dia, bin kepada bapaknya, dan juga bin kepada datuknya. Cukup sekadar itu sahaja. Murid tidak perlu menyatakan secara lengkap sampai dah kepada moyang dan seterusnya ke atas, tak perlu. 3 lapisan generasi sahaja Sudah memadai. Dan bila berkaitan dengan lapangannya, contoh dari sini lapangannya iaitu kepakaran kepada Imam Syafi'i adalah fiqh. Kita tak boleh nak letak lain daripada itu sebab sirah adalah fakta. Baik. Sejarah adalah fakta. Kita tidak boleh merubah fakta. Jadi jangan kita letak lain daripada fiqh, kerana fakta menyatakan dia adalah bidang kepakarannya adalah fiqh. Begitu juga dengan sifatnya. Kita sedia maklum bahawa orang yang alim ulama ni sifatnya mestilah rahim, mestilah seorang yang baik, mestilah orang yang berkata benar dan sebagainya. Tetapi mestilah kita nyatakan secara spesifik, secara khusus apakah sifatnya yang berdasarkan daripada dalam buku teks. Murid tidak boleh
reka. Contohlah Hakim. Ya. Hakim ni adalah seorang yang baik. Betul, baik, handsome, kacak, bergaya. Ada orang nyatakan bahawa Hakim ni sekian-sekian yang lain? Tak ada. Jadi kita tidak boleh menyatakan benda tersebut yang tidak diperkatakan oleh orang lain. Okey, faham. Di dalam buku teks menyatakan bahawa Imam Syafi'i adalah sekian, maka kita hanya nyatakan sekian seperti yang dalam buku teks, tidak boleh reka. Contoh lagi apa dia? Letak situ sifat al-mahmudah. Betul lah, memanglah Imam Syafi'i sifat dia mahmudah, tapi nyatakan secara spesifik seperti mana yang dinyatakan dalam buku teks. Tidak, kita akan kehilangan markah secara mudah. Baik. Dan mudah untuk dapat markah, tapi kita boleh hilang secara mudah. Rugilah. Okey. Dan ini adalah soalan yang datang daripada tasawuf. Tasawuf ni mudah saja. Tasawuf ni adalah benda-benda yang baik dalam kehidupan kita. Dan dalam tasawuf ni ada banyak yang berkaitan dengan ta'rif dan juga mafhum dan juga murad dan sebagainya. Jadi dalam tasawuf soalan-soalannya adalah sama seperti mana soalan-soalan yang dinyatakan dalam segmen-segmen yang berikutnya. Soalan murad, maksud dan sebagainya. Ya, baik. Jadi Ustaz, itu bagaimana contoh kalau soalan farqu, Ustaz? Okey, baik. Kalau soalan al-farqu, nyatakan perbezaan. Bagus soalan ni. Kalau soalan al-farqu, mesti nyatakan secara setara. Contoh, Ustaz bagi contoh sini ya. Ustaz bagi contoh sini tentang malaikat. Malaikat dengan jin. Malaikat dengan jin. Malaikat la yakulun, tidak makan. Jin makan. Jadi kita nyatakan situ yakulun. Janganlah sini la yakulun, maaf, malaikat la yakulun, bila kita letakkan pada jin pula la yashrabun. Pastikan setiap perbezaan itu diletakkan pada yang setara. Tadi Ustaz janji nak nyatakan bagaimana untuk nak mudahkan dalam sirah. Sekarang ni murid apa perlu buat ialah baca dahulu kandungan ataupun jalan cerita ataupun jalan sejarah tentang empayar Islam, Osmaniyah, Umayyah dan juga Abbasiyah di dalam bahasa Melayu. Carian boleh diguna, boleh murid buat carian di dalam web dan sebagainya, baca, dapatkan fakta, dapatkan ingatan dia punya susunan ceritanya tu, maka bila kita baca dalam bahasa Arab, insya-Allah kita akan dapat dia punya susunan cerita tu, dan kita ambil apa yang digunakan dalam bahasa Arab dalam kandungan yang kita baca tu. Sekarang ni kita tak tahu apa cerita pun tentang Abbasiyah, apa pun tak tahu tentang Osmaniyah. Tiba-tiba kita baca bahasa Arab, mungkinlah kelemahan kita sebagai orang Melayu yang bukannya berlidah Arab. Okey, bila dah tak berlidah Arab ni mungkin ada fakta yang tertinggal dan sebagainya. Jadi baca dulu dalam bahasa Melayu, maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menguasai pula di dalam bahasa Arab, kerana faktanya sudah ada di dalam ingatan kita. Okey, baik Ustaz. Cuma dalam bab meletakkan dalil, kalau ada soalan minta dalil, murid kita letak nama surah dan ayat yang keberapa. Dia tak tulis matan ayat tersebut. Boleh atau bagaimana? Hakim memang bijak lah. Soalan-soalan Hakim memang bijak. Mesti letakkan teks dalil tersebut. Tetapi tidak perlu letak ayat mana, dari surah apa, ayat berapa dan sebagainya. Tidak perlu. Baik. Letak teks sahaja. Okey. Tidak perlu nyatakan daripada mana, surah apa, ayat berapa. Tidak perlu. Tetap kena menulis ayat tersebut. Okey, baik. Jadi itu antara intipati yang boleh kita gunakan supaya dipermudahkan kelak. Okey Ustaz, kita sudah berada di penghujung segmen ini. Apakah rumusan pembelajaran kita hari ini? Rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini, bahawa usul ad-din adalah kertas ataupun mata pelajaran yang memberatkan kepada pemahaman murid di dalam pembelajaran mengenal hadis, tafsir dan sebagainya. Ada dua bahagian saja yang bersifat fakta, iaitu bahagian tauhid dan juga bahagian sirah. Tauhid jangan buat tauhid sendiri, nanti kita sesat. Sirah tidak boleh buat kisah sendiri, mengubah fakta. Jadi yang lain-lain itu adalah berdasarkan kepada pemahaman murid. Jadi belajarlah bagi faham. Okey, baik. Jadi itu sedikit sebanyak antara perkongsian dari Ustaz Muhammad Baihaqi tentang cara untuk kita menjawab
soalan-soalan untuk mata pelajaran Usuluddin kertas yang pertama. Mudah-mudahan memudahkan murid-murid di luar sana. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir kerana sudi bersama dengan kita, dan kepada seluruh murid-murid saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim mohon izin undur diri, ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.